Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Ustazah Nur Nadia binti Muhammad Khairi akan meneruskan pembelajaran bestari bagi tajuk Menepati Janji bagi subjek akhlak tahun 3. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan pengertian menepati janji. Yang kedua, murid dapat membaca dan menghafaz dalil menepati janji. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan fadilat ataupun kelebihan menepati janji. Dan yang terakhir sekali, murid dapat menyenaraikan akibat jika tidak menepati janji. Pengertian menepati janji. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Di sini bermaksud apabila kita membuat sesuatu perjanjian, kita haruslah menunaikan janji itu tepat pada masanya, tepat pada masa yang telah dijanjikan. Dalil menepati janji. Dalil menepati janji ada banyak, tapi di sini saya akan terangkan dua dalil akli daripada menepati janji. Yang pertama daripada Al-Quran, yang kedua daripada Al-Hadis. Dalil daripada Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud ila akhiril ayah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Di sini Allah telah meminta kepada orang-orang yang beriman supaya memenuhi janji dan sempurnakan perjanjian-perjanjian. Surah ni adalah daripada surah Al-Maidah ayat 1. Yang seterusnya, dalil menepati janji daripada Al-Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ayatul munafiqu salasa idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini ialah tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila berbicara ataupun apabila dia bercakap dia berdusta, dia menipu. Apabila dia berjanji dia mungkir janji ataupun dia tidak menunaikan janji, dan apabila diberi amanah dia khianat. Yang seterusnya, apakah fadilat dan kelebihan menepati janji? Yang pertama, orang yang menepati janji akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menepati janji atau melakukan perkara-perkara kebaikan, Allah akan meredai kehidupan kita. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Orang yang menepati janji tepat pada masanya akan disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan perkara kebaikan, menepati janji ni adalah perkara kebaikan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat ganjaran pahala. Yang seterusnya, yang keempat, mengeratkan silaturahim sesama manusia. Apabila kita menepati janji, hubungan kita dengan sesama Islam, sesama manusia akan lebih erat. Yang seterusnya, yang kelima, tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Orang yang benar dan bertakwa, apabila dia membuat sesuatu perjanjian, dia akan tepati. Yang seterusnya, yang keenam, mendapat keberkatan daripada Allah. Hidup kita akan diberkati jika kita menepati janji. Yang terakhir sekali, orang yang menepati janji akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, akibat tidak menepati janji ataupun yang terakhir sekali, akibat tidak menepati janji. Yang pertama, jika kita tidak menepati janji, apa yang kita akan dapat? Kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, kita juga tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Kerana tidak menepati janji adalah satu sifat mazmumah, satu sifat yang keji. Yang ketiga, orang-orang yang tidak menepati janji ni adalah termasuk dalam golongan orang munafik. Seperti yang saya sebut 3 golongan tadi. Orang munafik adalah antara sikap orang munafik ialah tidak menepati janji. Yang keempat, mendapat balasan seksa api neraka. Jika kita tidak menepati janji, kita akan mendapat balasan seksaan api neraka.
Yang kelima, jiwa sentiasa tidak tenteram. Okey, apabila kita tidak menepati janji ataupun apabila kita melakukan sesuatu perjanjian, kita berjanji dengan seseorang ataupun kita berjanji dengan satu golongan, jika kita tidak tepati janji tersebut, hidup kita tidak akan tenteram, jiwa kita tidak akan tenteram. Yang terakhir sekali, hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak jauhkan supaya hidup kita diberkati oleh Allah dan mudah untuk membuat amalan-amalan kebaikan yang lain. Itu sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Saya berharap murid dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Saya telah sediakan latihan untuk awak semua. Jadi diharapkan untuk semua menjawab soalan-soalan berikut. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.